Anda bosan belajar sejarah? Guru masih menggunakan cara yang lama? Anda sukar untuk menghafal fakta-fakta sejarah? Scan link ini untuk belajar sejarah bersama Cikgu Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farhanah binti Karol Anwar dari kelas Sejarah 2 PISMP Jun 2021. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Maziah atas tunjuk ajar dan bimbingan selama saya menjalani tugasan ini. Jadi hari ini saya ingin promosikan site saya yang telah saya hasilkan bagi membantu para guru dan murid dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Jadi di sebelah ini merupakan poster promosi saya yang telah saya lakukan untuk mempromosi site yang telah saya hasilkan. Jadi kita lihat kepada pengenalan Google Site saya ini. Jadi saya mengambil tajuk sejarah tahun 4 iaitu tajuk zaman air batu. Jadi, saya merasakan bahawa teknologi ini dapat membantu murid agar lebih bersemangat dalam mempelajari sesuatu benda, iaitu dan juga mempelajari mata pelajaran sejarah. Mengapa saya mengatakan bahawa perlu adanya teknologi pada masa kini untuk membantu murid-murid ini dalam mempelajari mata pelajaran sejarah? Seperti yang kita ketahui bahawa murid-murid ini tidak gemar dan tidak suka dengan mempelajari mata pelajaran ini. Ianya kerana mereka merasakan bahawa subjek ini membosankan, subjek ini menyusahkan dan ia adalah subjek yang amat sukar untuk dipelajari. Jadi, saya merasakan bahawa teknologi ini dapat membantu murid-murid agar lebih bersemangat untuk mempelajari subjek sejarah. Penyertaan masalah yang pertama ialah murid tidak gemar mempelajari sejarah. Isu ini amat kita sering kali dengar, bukan? Bahawa murid-murid di sekolah seperti murid sekolah menengah ataupun rendah amat tidak gemar dengan mempelajari mata pelajaran ini. Ia kerana mereka merasakan bahawa subjek ini susah, subjek ini membosankan dan subjek ini juga adalah subjek yang tidak perlu dipelajari. Jadi saya merasakan dengan guru-guru dan murid menggunakan site saya ini, ia dapat membuka minda murid-murid agar bahawa subjek ini adalah subjek yang menyeronokkan jika kita menggunakan kaedah yang berlainan dan juga kaedah yang menyeronokkan. Jadi seterusnya, penyertaan masalah yang kedua ialah murid mudah mengantuk di dalam kelas. Mengapa murid mudah mengantuk dalam kelas? Kerana guru-guru sering kali menggunakan kaedah chalk and talk, iaitu guru menulis di hadapan dan murid duduk di tempat masing-masing dan hanya menggunakan buku teks. Jadi dengan guru-guru ini menggunakan site saya ini, murid-murid tidak akan berasa mengantuk. Saya menggunakan kaedah video dan juga permainan. Jadi apabila murid-murid bermain dan menonton video, maka mereka tidak akan rasa bosan dan mengantuk seperti yang guru-guru lain menggunakan kaedah chalk and talk ini. Dan seterusnya ialah murid ini sukar memahami dan menghafal fakta-fakta sejarah. Jadi jika guru-guru ini hanya menggunakan chalk and talk dan menghafal menggunakan buku, maka perkara itu amat susah dan amat mencabar bagi murid-murid. Jadi seorang guru itu perlu bertukar gaya pembelajaran mereka daripada menghafal menggunakan buku beralih kepada belajar sambil bermain. Okey. Jadi dengan itu dia dapat membantu murid-murid agar menghafal dan mudah untuk memahami tentang subjek tersebut dan ataupun mata pelajaran tersebut. Jadi yang seterusnya, masalah yang keempat ialah
guru-guru ini kesibukan dengan kerja-kerja luar. Jadi seperti yang kita tahu, guru-guru ini kadang-kadangnya terlibat dengan kursus dan terlibat dengan sukan. Jadi apabila guru-guru ini tidak berada dalam kelas, maka sesi PDP itu murid-murid itu akan ketinggalan. Jadi dengan menggunakan site saya ini, guru-guru ini dapat meneruskan sesi pelajaran mereka walaupun beliau ini tidak berada di dalam kelas, kerana saya punya site ni saya telah menuliskan arahan-arahan yang mudah agar murid-murid ni dapat mengikuti dengan baik. Jadi kita lihat pula kepada penyertaan masalah. Penyertaan masalah yang pertama ialah murid tidak gemar mempelajari sejarah. Mengapa murid-murid tidak gemar mempelajari sejarah? Ianya kerana guru-guru ini hanya menggunakan kaedah chalk and talk. Jadi mereka merasakan bahawa kaedah itu amat membosankan dan tidak berasa berminat untuk mempelajari subjek tersebut. Seterusnya, murid juga mempunyai pemikiran bahawa subjek sejarah merupakan subjek yang susah dan subjek yang membosankan. Penyertaan masalah yang kedua ialah murid mudah mengantuk di dalam kelas. Mengapa murid mudah mengantuk di dalam kelas? Kerana dengan kaedah chalk and talk yang seperti kita lihat di faktor yang di atas ialah yang tersebut, guru seorang sahaja yang bercakap. Jadi murid-murid yang berada di kerusi dan meja masing-masing ini hanya mendengar. Mereka tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh membuatkan mereka itu menghilangkan bosan. Dan seterusnya, ia juga tidak mempunyai gerak kerja seperti permainan dan sebagainya. Jadi penyertaan masalah yang ketiga ialah murid sukar untuk memahami dan menghafal fakta-fakta sejarah. Jadi fakta-fakta sejarah ini sangat banyak dan sangat rumit. Jadi apabila murid-murid membaca buku teks sahaja, mereka akan berasa tertekan. Dan apabila mereka berasa tertekan, jadi mereka akan menjadi tidak gemar untuk mempelajari sejarah itu. Jadi guru-guru ini juga kadang-kadangnya tidak menggunakan kaedah fun learning dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Masalah yang keempat ialah guru-guru sibuk dengan kerja luar. Seperti yang kita ketahui bahawa guru-guru ini kerap bekerja luar ataupun perlu menghadiri kursus dan juga perlu menghadiri sukan. Jadi apabila guru-guru ini keluar, murid-murid yang di dalam kelas itu akan terabai dan pelajaran mereka akan ketinggalan. Maka apabila pelajaran mereka ketinggalan, silibus yang perlu mereka belajar itu akan tidak dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Seterusnya kita lihat pula kepada kelebihan yang terdapat apabila guru-guru dan murid-murid menggunakan Google Site saya ini. Yang pertama ialah mudah diakses. Kenapa saya mengatakan bahawa Google Site saya ini mudah diakses? Kerana Google Site ini mudah diakses dengan menggunakan telefon, tablet, laptop dan juga komputer. Dengan menggunakan link, murid-murid ini dapat membuka link tersebut dan belajar dengan menggunakan Google Site saya ini. Yang kedua ialah murid boleh belajar tanpa guru. Mengapa saya mengatakan bahawa murid ini boleh belajar tanpa guru? Kerana saya telah memudahkan guru-guru untuk melakukan sesi PDP mereka dengan saya meletakkan arahan yang jelas di setiap kerja ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh murid-murid. Yang seterusnya adalah menjimatkan kos. Menjimatkan kos ini adalah kerana guru-guru tidak perlu mencetak ataupun print lembaran kerja yang perlu diberikan kepada murid-murid. Murid-murid hanya perlu menjawab kuis yang telah saya sediakan dengan mengklik game tersebut dan boleh belajar secara bermain. Yang seterusnya, yang terakhir adalah mudah didedahkan dengan teknologi. Jadi saya menggunakan banyak-banyak aplikasi yang baharu yang boleh menarik minat murid-murid untuk belajar sejarah. Contohnya menggunakan YouTube, Quizizz dan sebagainya yang saya akan terang
pada slot yang seterusnya. Yang terakhir, kita lihat pula kepada aplikasi yang saya gunakan dalam menghasilkan Google Sites saya ini. Aplikasi yang pertama ialah YouTube. YouTube ini saya menggunakan untuk menayangkan video pembelajaran. Jadi murid-murid hanya perlu klik video yang saya telah letakkan, dan mereka perlu melihat dan mencatat nota, dan seterusnya kita akan memberikan lembaran kerja untuk mereka menjawab. Yang kedua adalah Puzzle Maker. Puzzle Maker ni saya gunakan untuk menghasilkan simulasi. Saya menggunakannya dengan mengambil satu gambar yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, dan murid-murid perlu mencantumkan puzzle tersebut dan memberikan gambaran awal kepada mereka tentang apa yang mereka perlu pelajari pada hari tersebut. Yang ketiga adalah Jamboard. Jamboard ini saya gunakan untuk berinteraksi secara dengan murid-murid, secara murid-murid. Jadi apabila saya bertanyakan soalan, murid-murid ini akan mengklik aplikasi Jamboard ini dan akan menaip jawapan tersebut di board yang telah saya berikan. Yang keempat adalah work wall. Work wall ni saya gunakan untuk membuat lembaran kerja, iaitu quiz. Dan work wall ni sangat menarik kerana dia banyak perkara yang boleh, permainan yang boleh digunakan untuk murid-murid itu menjawab soalan. Seterusnya saya menggunakan Padlet. Padlet ini adalah untuk secara berkumpulan. Jadi murid-murid ini perlu bekerjasama dalam menjawab soalan yang telah saya berikan. Jadi mereka perlu membuka link Padlet itu dan menjawab di template yang telah saya sediakan. Dan akhir sekali adalah menggunakan aplikasi Quizizz. Quizizz ini saya membuat pentaksiran yang terakhir yang saya selitkan di penutup. Jadi ia akan membuatkan latihan tubi untuk memberikan kefahaman yang lebih kepada murid-murid tentang apa yang telah mereka pelajari pada hari tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya berharap guru-guru dan murid-murid dapat membuka dan menggunakan aplikasi Google Sites saya ini dengan sebaiknya. Jadi selepas guru-guru menggunakan Google Sites saya ini, guru dan murid juga boleh meninggalkan komen dan maklum balas menerusi Google Form yang telah saya letakkan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.